Anda tidak akan menyangka kemelut demi kemelut yang bakal tercetus di kursi Dun Sulaman. Kini pertarungan panas antara calon utama membawa makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menang atau kalah. Jika Anda pikir ini hanya soal siapa yang akan jadi wakil rakyat, pikir semula. Ini adalah pertembungan kepimpinan, rekod pengaruh dan janji pembangunan yang benar-benar diuji. Salam sejahtera bersama saya dalam Info Channel. Teruskan menonton kerana kali ini saya berikan apakah kelebihan calon, apa realitinya, dan apa kontroversi yang pasti mencetuskan perbincangan hangat. Di kursi Dun Sulaman, calon daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS yaitu Datuk Seri Haji Jinor dan calon pencabar daripada Parti Warisan Sabah Warisan yaitu Mokhtar bin Husin telah memasuki gelanggang perjuangan yang boleh dianggap sebagai besar bukan sahaja untuk kawasan ini tetapi untuk arah politik negeri Sabah. Haji Jinor yang telah memegang kursi Sulaman sejak tahun 1990 dan telah memenangi pilihan raya secara berturut-turut, dilihat sebagai tokoh yang mempunyai rekod stabil bagi pengundi kawasan ini. Beliau juga dilabel sebagai pemimpin yang membawa agenda pembangunan untuk Sabah melalui GRS. Sementara itu, Warisan telah memilih Mokhtar bin Husin sebagai calon mereka di kursi Sulaman dalam pilihan raya negeri kali ini. Ini menandakan Warisan mahu mengembalikan pengaruhnya di barat laut Sabah. Kita lihat kepada aspek kelebihan calon GRS yaitu Haji Jinor. Yang pertama, rekod kekuatan dan pengalaman. Haji Ji telah memenangi kursi Sulaman banyak kali termasuk kemenangan pada PRN 16 dengan majoriti 3099 undi. Ini memberikan satu signal bahawa pengundi telah lama kenal beliau dan tahu siapa beliau. Yang kedua, peta pembangunan Sabah melalui GRS. Sebagai pengurusi GRS dan tokoh utama dalam kerajaan negeri, beliau mempunyai kuasa dan sumber untuk membawa projek-projek besar ke kawasan Sulaman jika kembali dipilih. Ini adalah kelebihan yang sukar ditandingi oleh calon baru atau pihak pembangkang yang belum memegang jawatan tersebut. Yang ketiga, hubungan kekal dengan pengundi dan kawasan. Apabila seseorang telah lama bertanding dan memenangi di kawasan yang sama, ini menunjukkan beliau telah berjaya mengekalkan hubungan dengan pengundi, memahami isu tempatan, dan mempunyai kredibiliti sebagai wakil kawasan. Ini boleh menjadi kelebihan major kepada GRS. Yang keempat, keberhasilan GRS sebagai satu gabungan yang kuat. Dengan GRS mengumumkan untuk bertanding di 55 kursi negeri kali ini, termasuk Sulaman, dan menyatakan komitmen untuk kesinambungan agenda Sabah Maju Jaya, Haji Ji sebagai calon utama mendapat sokongan struktur parti dan gabungan. Dan kita lihat kepada kelebihan calon warisan Mokhtar bin Husin. Yang pertama, muka baru untuk perubahan. Warisan mempertaruhkan Mokhtar bin Husin yang menjadi calon di Dun Sulaman, menunjukkan mereka mahu tawarkan alternatif kepada pengundi yang mungkin sudah penat dengan tempo panjang penguasaan kursi oleh satu individu. Yang kedua, imej pembaharuan dan cabaran terhadap status quo. Dengan Warisan sudah lama menjadi parti utama pembangkang di Sabah dan kini menyasarkan semua 73 kursi termasuk Sulaman, nama Mokhtar membawa semangat baru
bahwa pengundi berpeluang memilih cuaca politik baru. Yang ketiga, momentum nasional negeri warisan untuk bangkit semula. Warisan dalam persediaan pilihan raya kali ini menyatakan akan bertanding di semua kursi DUN dan menampilkan ramai wajah baru. Ini memberikan sinar bahwa mereka lebih agresif dan bersedia untuk menandingi JRS secara keseluruhan. Apa yang menjadikan pertemuan ini sangat menarik, ia bukan semata-mata pilihan raya kawasan, tetapi simbolik apakah pengundi di DUN Sulaman mahu kekalkan kepimpinan lama yang terbukti atau memilih suara baru yang mahukan perubahan. Adakah kelebihan pengalaman akan menang melawan kelebihan pembaharuan? Namun, setiap dalam pertandingan politik, isu kontroversi dan persoalan besar wujud yang bakal menarik perhatian kita semua. Yang pertama, mengapakah selepas begitu lama memegang kursi DUN Sulaman, Haji Jinor masih menghadapi cabaran kuat daripada pengundi yang mungkin mahukan perubahan? Adakah ini petanda bahwa pengundi Sulaman sudah mula jemu dengan satu nama yang sama? Selanjutnya, dengan warisan menampilkan Mokhtar bin Husin sebagai calon, adakah beliau mempunyai cukup profil dan kekuatan akar umbi untuk menggugat Haji Ji? Atau adakah beliau sekadar pelengkap senarai calon pembangkang tanpa sumber sebenar untuk menang? Apakah strategi warisan untuk rapatkan jurang dengan pengundi Sulaman yang telah lama dipaut oleh JRS? Begitu juga dengan kedudukan Haji Ji sebagai pemimpin JRS dan kerajaan negeri memberikan kelebihan yang adil atau dianggap sebagai takhta yang sukar digugat, yang membawa persoalan sama ada pengundi memilih beliau kerana akses pembangunan atau kerana ketakutan akan awal perubahan yang tidak menentu. Lebih luas lagi, bolehkah warisan benar-benar mendekati pengundi-pengundi muda atau golongan yang rasa tidak puas hati, atau adakah mereka bergantung kepada nama-nama dan sejarah semata-mata? Apakah media sosial dan kempen digital akan menjadi faktor penentu di Sulaman? Adakah strategi tradisional mengunjungi kawasan masih cukup? Akhirnya, adakah wujud risiko perpecahan undi dengan kemasukan calon-calon bebas atau tiga penjuru yang mungkin menguntungkan salah satu pihak secara tidak langsung? Jadi itulah gambaran ringkas kempen panas di DUN Sulaman. Dua calon yang jelas mempunyai kelebihan masing-masing, namun persaingan bukan hanya soal siapa lebih layak, tetapi soal siapa mampu menggerakkan pengundi, siapa mampu membawa perubahan, dan siapa mampu meyakinkan rakyat bahwa suara mereka akan benar-benar didengari. Nantikan keputusan sebenar, tetapi sementara itu kita saksikan persaingan hebat ini bongkar bersama fakta, kontroversi dan persoalan yang mungkin akan menjadi tajuk bila dia menang atau kalah. Jangan lupa like, tekan butang subscribe dan lonceng supaya Anda tidak terlepas analisis lanjut selepas ini.